Sambung kita bersama dengan pemanggil ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapakah? Ni Akak Puteri Rizan dari Banting. Okey, silakan soalannya. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni nak tanyalah sikit. Boleh, silakan. Sumbangan Datuk dalam bidang seni tanah air memang tidak dinafikan lagi lah kan. Saya terima kasih. Sepanjang Datuk berkecimpung dalam bidang seni ni, apakah anugerah tertinggi yang pernah Datuk dapat? Anugerah boleh katakan banyak lah. Itu saja Kak Puteri? Kak Puteri? Okay, saya satu lagi. doakan moga Datuk sihat sentiasa di samping keluarga. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk. Sebenarnya anugerah-anugerah yang dapat saya terima banyak lah. Antaranya tu tokoh budaya, seniman sepanjang zaman, dan lagi-lagi pun banyak saya lupa lah. Banyaklah. Ada dalam 6-7 hadiah yang saya terima lah, yang boleh jadi kenangan saya sampai sekarang lah. Alhamdulillah, ini pengorbanan yang saya dapat pun, walau kita tidak menyangka benda ni. Kita mengharapkan, kita cuma dalam hati tu kita nak menyumbang saja. Tapi rupa-rupanya penyumbang kita tu dinilai. Alhamdulillah, terima kasih kepada penyumbang-penyumbang dan juga kepada kerajaan yang telah memberi anugerah seperti AMN, KMN dan juga baru-baru ni 5-6 tahun yang lalu dapat JPM. Okey Datuk, berbalik kepada reti-reti awal di Studio Jalan Ampas Singapura. Waktu saya bekerja dulu pada 19 hari bulan 9 tahun 52. Itu start saya bekerja di Jalan Ampas lah. Jadi bila saya bekerja di sana, saya sign kontrak dan 5 tahun. Dan sambung lagi 5 tahun sampai Studio Jalan Ampas ditutup. Tarikh saya masuk kerja dengan tarikh ditutup tu sama. Cuma tahun dia saja. Sebelum tu Datuk, lagi bersama dengan pemanggil berikutnya. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya sikit Datuk Aziz Sattar lah. Saya silakan. Saya nampak Datuk Aziz Sattar ni muka ceria, berseri-seri. Terima kasih. Semenjak dah ada pengganti ni lah. Saya nampak dah macam. Saya nak tanya Datuk sikit. Umur Datuk berapa tahun Datuk? Umur 87. 87 macam 78 Betul saya cakap Datuk? Betul. Saya tak ada cakap Sarawak. Serius saya cakap. Okey, itu saja ya. Dan lagi saya nak tanya lagi satu. Pingat kebesaran Datuk, siapa yang bagi Datuk? Pingat kebesaran saya kebanyakan semua Agong yang bagi. Agong yang bagi lah. Lagi besar tu Datuk. Bukan itu bukan. Agong ni kira kita punya king Datuk. Okey Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbalik kepada cerita tadi Datuk. Saya pun dah terlupa sampai mana tadi. Tarikh buka dengan tarikh tutup. Kebetulan saya masuk 15 hari bulan 9 tahun 52. Studio ditutup pula 15 hari bulan 9 tahun 67. Bila dapat tahu Studio Jalan Ampas nak ditutup, bagaimana agaknya reaksi Datuk dan pelakon-pelakon Jalan Ampas ketika tu? 6 bulan sebelum Studio Jalan Ampas nak ditutup, saya sudah tahu lebih awal lagi oleh seorang rakan saya sendirilah, iaitu manajer panggung Capitol di Kota Baru. Dia bagi tahu sama saya tentang hal inilah. Jadi saya pun bagi tahu sama kawan-kawan di studio Jalan Ampas ni akan ditutup untuk selama-lamanya. Jadi eloklah kita prepare hidup kita akan datang. Tapi banyak yang tidak percaya ketika itu. Jadi saya sendiri buat persiapan lah. Jadi macam dulu kita di Jalan Ampas ni ada 5 kedai kopi, begitu, warung. Kelima-lima kedai tu semuanya ada buku 35. Jadi boleh katakan kita berhutang 5 kedai dan selain itu pula macam kedai-kedai jual furniture, Xbox dan lain-lain semua kita berhutang ketika itu. Jadi bila saya tahu studio nak ditutup, maka dalam masa 6 bulan tu saya selesaikan hutang-hutang saya. Bila saya dapat selesaikan hutang-hutang saya, bila studio Jalan Ampas ditutup, saya tak ada hutang langsung. Jadi sejak itulah sampai sekarang saya cukup takut nak berhutang. Kerana saya dulu masih sekolah,
Saya biasa bertanya dengan pihak orang tua saya sendiri, orang tua laki-laki saya sendiri, iaitu bapa saya, menanyakanlah siapa orang yang paling senang hidup dalam dunia. Jadi bapa saya jawab, orang yang paling senang hidup dalam dunia manusia yang tidak punya hutang. Jadi saya kurang percaya ketika itu. Jadi bila saya bekerja di Jalan Ampas, saya lakukan benda yang berhutang sana berhutang sini. Agak walaupun saya dapat lumayan gaji 150 naik sampai 300-400 ringgit dengan punya hutang gitu, saya rasa pun tidak mencukupi juga. Ada saja yang sangkut. Dengan itu apa yang berlaku ketika itu saya jadikan iktibar. Ya? Jadi bila kata saya selesaikan hutang semua, baru saya tahu sebenarnya memang betul orang tua cakap, manusia yang paling senang hidup manusia yang tidak ada hutang. Kadang-kadang orang kaya pun seperti di Alibaba Bujang Lapar, kadang-kadang orang kaya pun sesak. Okey Datuk, rapat dengan tokoh biduan Tan Sri P. Ramlee, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, bagaimana agaknya karakter atau pengalaman bersama dengan beliau? Pengalaman saya bersama beliau, saya kira memang sukar nak cari ganti seperti Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Apa yang saya dapat lihat dengan mata kepala saya sendiri bila saya bersahabat dengan beliau, daripada saya bujang kahwin sampai bujang kahwin balik. Jadi apa yang saya dapat lihat, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee adalah satu manusia yang betul-betul mempunyai nawa itu yang cukup bersih. Maaf, nawa itu cukup bersih. Daripada beliau susah ya. Beliau bekerja dulu pun kena tarik wayar juga. Setiap pekerja yang masuk di Jalan Ampas kena pegang wayar, kena tarik wayar, kena fikir plastik. Itu memang cara awal-awal. Jadi bila saya tengok keadaan P. Ramlee sebagai seorang seniman, mencipta lagu dan juga mencipta lain-lain. Sorry. Tak apa. Jadi saya tengok beliau ni manusia yang cukup teliti, telaten ni kata orang jauh. Teliti tu dia bekerja semua lambat tetapi cantik dan bermutu. Ya. Tulisan dia sendiri pun ditulis tangan, tak payah di type. Kita boleh baca, tak payah di type lagi ya. Begitu sekali dia punya seni dia yang ada pada diri dia. Dan P. Ramlee juga sendiri pada tahun 57 nama beliau memang betul-betul cukup tinggi ketika itu. Jadi bila saya dapat keadaan begitu, saya tegur sikit lah. Ram, sekarang ni bukan lu cari duit. Sekarang ni duit datang cari lu. Ambillah duit itu untuk lu punya hari tua. Dia jawab senang dengan saya, Ajis, seni gua bukan untuk uang, tapi seni gua untuk masyarakat. Itu saja yang dia jawab. Apa-apa hal pun, kalau kita pergi mana-mana, kita main stage show ataupun apa, orang tak bayar pun tak bising. Mungkin itu rezeki dia bilang. Dan ada tu ketika saya nak berjalan dengan dia ada duit RM20, saya ada duit RM5. Saya sewa kereta, saya ini, dia belanja makan, minum, semua dancing. Bila saya habis sewa kereta, saya pergi ambil dia, rupa-rupanya kat rumah dia ada orang menangis, susah nak balik Penang, tak ada duit. Orang tu pun minta RM20. Dia bagi tu duit RM20 tanpa fikir saya dan diri dia sendiri makan ke tak makan. Jadi bila orang tu dah balik, saya tegur sikit, kenapa lu kasih semua tak kasih 10? Dia jawab cantik, Ajis, duit tu cuma gua pegang, yang punya dia. Itu sih dia jawab. Yang punya dia. Kalau duit tu gua punya, Allah Ta'ala tak gerakkan dia datang ambil duit tu. Jadi dia punya mentaliti tu, pemikiran dia tu cukup tajam ya. Jadi dia berfikirkan selalu fikir Allah Ta'ala juga. Ujung-ujung dia masih ada Allah Ta'ala. Dan saya masih sampai sekarang masih saya pegang kata-kata hikmah dia. Ajis, bila kita sudah duduk di atas, ada rakan lain mau naik, pimpin sama naik ke atas. Tak ada kata nak tahan atau kan, tak ada. Sebab itu dari segi fakta, bila kita lihat banyak pelakon-pelakon
di bawah dia, semuanya orang kenal sampai sekarang. Walaupun sebagai M. Rafi umpamanya, Ali PG dan lain-lain, Rahim, dia orang tu peranan kecil-kecil tapi orang kenal. Itu kerana didikan dia. Didikan dia menunjuk ajar kepada seseorang tu daripada A sampai ke Z. Sebab itu bila kita berlakon dengan rakan-rakan, tak payah kita susah payah, masing-masing dah tahu. Jadi kita senang berlakon dan kita dah tahu hal dia. Sebab zaman itu kita tak ada akademi langsung. Jadi kita akademi kita sendirilah. Malam-malam kita cari apa-apa yang boleh jadi ilmu kepada kita. Kerana tak ada tempat kita nak belajar. Jadi kita cari jalan macam mana kita nak memperbaiki lakonan-lakonan kita. Jadi alhamdulillah dengan kerjasama antara satu sama lain, kita dapat formula. Formula kita ketika itu ialah, pertama disiplin, kedua penghayatan, nombor tiga mengenali, nombor empat mencintai, nombor lima menjiwai. Begitu, ya? Maksud dia tu bila disiplin amat penting. Zaman dulu kita kalau dipanggil pukul 9, pukul 8 kita ada dekat studio. Make up kita siap, kita praktis lebih kurang. Bila director datang, semua sudah sedia. Itu zaman itu kita tunggu director. Yang sekarang ni berbeza pula. Director tunggu pelakon. Yang keduanya Okey, kita berehat seketika tu, ya. Dan selepas ini kita kembali untuk talk set yang terakhir bersama dengan tetamu jenayah ikon kita hari ini, Dato' Aziz Sattar. Semuanya selepas ini. Terus dengan kami, jangan tukar frekuensi anda.